those kind of bicycles are made to go faster, and some of them are modified without brakes. Baru-baru ini Sam Keating dibebaskan dari tahanan apabila diberi peluang untuk merayu di Mahkamah Rayuan. Sejak kes tersebut, basikal lajak menjadi topik hangat di kalangan masyarakat, iaitu sejenis perlumbaan atas jalan raya menggunakan basikal yang diubah suai yang digemari remaja. 5 tahun lalu, Sam Keating, seorang kerani dari Johor, didakwa oleh Mahkamah Magistrate Johor atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja dalam kemalangan jalan raya pada 3.20 pagi 18 Februari 2017 di Jalan Lingkaran Dalam, Johor Bahru. Remaja yang terkorban berusia sekitar 13 ke 16 tahun. Berdasarkan perhakiman tertulis Magistrate Siti Hajar Ali, kira-kira 30 penunggang basikal berada di ketiga-tiga lorong lebuh raya tersebut di seberang bukit pada masa kejadian. Siasatan Maros mendapati penglihatan Sam terhad oleh kerana kumpulan penunggang basikal berada di seberang bukit, manakala jarak penglihatannya terhalang oleh cerun bukit. Mengikut penghakiman bertulis, basikal yang terlibat dalam kejadian tersebut telah diubah suai di mana sebahagian basikal tidak mempunyai lampu depan atau jalur pemantul. Beberapa basikal itu juga diubah suai sehingga fork depan dan kerusi basikal dipendekkan supaya penunggang basikal dapat berbaring di atas basikal dalam kedudukan seperti Superman. Beberapa basikal juga ditambah dengan brek motosikal untuk menambah berat basikal, berkemungkinan untuk menambah pecutan. Pelumba remaja memulakan perlumbaan di atas cerun yang sunyi pada waktu malam. Mereka menunggang basikal yang kecil tanpa brek dan secara perlahan akan menyesuaikan diri kepada kedudukan Superman untuk menambah kelajuan. Beberapa pengusaha kedai basikal yang kami temu bual menjelaskan bahawa pelumba remaja ini sering memilih basikal roda 16 atau 20 inci dengan ketinggian rendah khas untuk kanak-kanak dan mengubah suainya sendiri. Di sebuah kedai milik Lim Mi Miao, pekerjanya sedang menunjukkan demonstrasi cara-cara kumpulan basikal lajak akan mengubah suai fork depan basikal kepada fork yang lebih pendek, di mana klip pada pemegang boleh digantikan di dua sisi fork. Di sini, dia sedang menunjukkan bagaimana kerusi basikal direndahkan. Tujuannya adalah bagi merendahkan pusat graviti dan rintangan angin untuk meningkatkan kelajuan. So this is the final product of bicycle lajak. The only thing they changed was the fork. This one, they made it shorter, and they put down the seat to make it align with the handles, and the function to shorten the fork, the front fork, and also the seat is to allow the bicycle lajak kids to ride on a Superman position and increase speed as they ride downhill. These are actually bicycles made in smaller sizes. If you were to call it, maybe more for fun and more for speed. Okay, where riders typically sit slightly lower than the normal road bikes. Nothing wrong with those bikes actually. Actually, nothing wrong with any road bicycles. But those kind of bicycles are made to go faster, and some of them are modified without brakes. Lim berkata remaja ini selalunya akan lebih kreatif dan mula mengeluarkan brek atau gear basikal sendiri. Oh, dia mati, hanya dia jalan depan. Bila reverse dia ikut juga dia roda. Tapi bahaya juga kalau tak ada brake kan, tengah turun bukit kan. You imagine kan, turun bukit lepas tu tak ada brake. Dia punya kaki kena tahan, reverse, dia baru boleh brake. Itu bahaya lah kalau kaki tak kuat kan. Lim yang keluarganya yang telah menjual basikal selama 2 dekad berkata, basikal kanak-kanak sering menjadi pilihan. Secara purata, kedai beliau akan menjual sebanyak 6 atau 7 buah basikal setiap bulan. Lim melihat kanak-kanak masuk kedainya untuk memujuk ibu bapa mereka membeli basikal tersebut. Ada kalanya, golongan remaja datang ke kedainya dan membayar sendiri untuk basikal tersebut. Dia cakap, ibu bapa panggil dia datang beli sebab sibuk kerja kan. Dia pegang duit, dia datang. Tapi itu barang pun memang tak mahal sangat lah. Macam double fork pun 120. Lepas tu itu sport rim pun tak sampai 200.
Jadi kami pun tanya dari mana itu duit. Dia cakap ayah sibuk kan, panggil dia datang settle sendiri. Walaupun tidak semua penunggang basikal yang membeli basikal saiz kecil terlibat dalam lumba basikal lajak, Lim membuat keputusan untuk berhenti menjualnya selepas kejadian kes Sam Kerting pada 2017. Beliau juga tidak lagi menyediakan perkhidmatan mengubah suai basikal kepada pelanggan. Tapi dari saya ke kedai, kalau dia minta saya buka, saya pun tak buka. Kami tak buat macam itu. Lagi saya ada bagi tahu kalau boleh kasih handle buat yang tinggi lah, senang nak control. Kalau handle terendah sangat susah nak brake. Nanti turun bukit macam mana brake kan. Itu. Lim berkata ramai remaja memilih untuk mengubah suai basikal mereka sendiri dan mereka juga harus dididik tentang kepentingan keselamatan. Saya rasa education lah start. Dari ibu bapa kena ajar dulu. Lepas kena bagi tahu bahaya. Yang apa kita kena bagi tahu. Macam kalau itu customer datang beli, kita pun tak kena dia kan. Tapi kami punya hati ingat mau bagi tahu dia bahaya. Helmet is number one. That's the first thing that you should buy. Then number two, you should also buy a proper set of shoes. And number three, I guess, to wear the proper bicycle clothing. You know, there's also a certain bicycle clothing that will protect you should you fall down. You know. Mengikut kaedah lalu lintas 1959, penunggang basikal yang tidak memasang dan mengguna brek, loceng, lampu depan atau lampu belakang akan didenda. Mereka juga mesti menunggang basikal secara betul, iaitu bercelepak di mana kedua-dua tangan mereka mesti berada di pemegang dan dua belah kaki mesti sampai penggayuh. Camelia Nur Azlan melaporkan untuk Kini TV.